Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan semua? Okey, bersemangat. Cerah muka saya hari ini. Ada lighting kat depan ni. Okey. So, malam ini kita akan mulakan dengan satu tajuk. Sudah masuk minggu yang pertama di dalam bulan Jun 2020. Okey, kita dah masuk ke fasa PKPP. Okey, PKPP. Okey. Jadi saya masih lagi menantikan kehadiran tuan dan puan semua. Alright, okay. So komen pun kita dah setting. Sebab sebelum ni saya punya komen tak keluar. Sampai 10 minit komen tak keluar, tak nampak. Okay. Apa khabar? Kepada tuan dan puan yang baru saja masuk, yang baru saja tengok, saya minta bantuan tuan dan puan untuk tulis di ruangan komen. Berasal daripada mana? Tuan dan puan tonton live ini daripada mana? Jadi saya boleh tahu. Saya boleh tahu, okay, ramai orang Selangor tengok live saya malam ini. Okay, so kita salute dekat orang Selangor. Okey, tuan dan puan yang tonton live ini boleh tulis di bahagian komen tengah tonton video ini daripada mana. Okey, jadi saya boleh tahulah tuan dan puan ni daripada mana kan. Berapa ramai yang ada, orang Johor ke ramai. Kita fight malam ni. Kita fight tengok Johor ke, Melaka ke, Selangor ke, Kedah ke, Sarawak, Sabah, satu Malaysia ke. Siapa yang tengah tengok boleh tulis. Okey? Baik. Comments will appear here. Alright. Jadi pada malam ini, saya nak kongsikan kepada tuan dan puan satu tajuk yang cukup menarik. Sebab apa? Sekarang ini bila dah start daripada PKP sampailah PKPP sekarang ini, kita tengok orang dah mula untuk buat live. Buat live, nak rakam, buat video kan. Tak tahulah mana datang idea nak buat live, buat record video tu. Kan? Tetapi, masih ada lagi keraguan, ketakutan. Kan? Nak cakap apa macam mana nak cakap, yang ada takut langsung, tak berani nak berdepan dengan kamera. Saya nampak Cikgu John kat sini. Say hi sikit Cikgu John. Aktifkan saya punya komen sekarang ini. Tuan dan puan yang baru masuk boleh tulis di ruangan komen tuan dan puan menonton daripada mana. Okey. Dan kemudiannya tolong tag kawan-kawan, share. Sebab apa, perkongsian malam ini sesuai. Kalau tuan dan puan punya kawan-kawan ni ramai orang bisnes, ramai orang berniaga, ramai orang yang baru nak bisnes online, minta dia tonton video ini. Okey? Okey. Jadi semangat kita malam ni. Saya baru lepas mandi pakai face flare tapi pakai topi kan. Sebab apa, saya selesa dengan topi. Rambut dah panjang, nanti nampak tak cantik. Okey, kejap saya nak tengok dulu. Puan Nadia Yusof pun tengok mentor saya. Okey. Tuan dan puan tengok, tonton daripada mana, boleh tulis di ruangan komen ya. Okey, saya sangat hargai. Baik, malam ini kita nak cerita tentang seni bercakap di hadapan kamera. Macam mana seni tu? Kan? Ingatkan melukis-lukis dia seni. Rupanya nak bercakap depan kamera pun ada teknik dia, ada seni dia. Supaya mesej itu dapat sampai kepada penonton dengan baik. Kan? Kalau kita nak jual barang, orang nak beli produk kita. Kalau kita nak berkongsi sesuatu, kisah inspirasi, kisah sedih, orang boleh menangis tengok live video kita. Jadi malam ini, mungkin tuan dan puan dah pernah dengar poin itu, tetapi tak mengapa, kita raikan perbezaan, kita raikan pendapat. Malam ini kita nak cerita tentang pelbagai jenis tentang seni bercakap depan kamera, sama ada live Facebook ataupun rakaman video. Rakaman video, live Facebook semua orang tahulah. Macam saya buat ni, ini adalah live Facebook. Bagi yang belum tahu, video rakaman macam kita buat vlog. Kita buat vlog, kita nak buat demo masakan, kita nak jual barang dan sebagainya. Jadi malam ini saya nak kongsikan tips bercakap depan kamera. Bagaimanakah kaedahnya? Kadang-kadang kita ni bercakap depan orang pandai. Kita boleh bercakap, jumpa kawan-kawan kan, cakap tak henti. Kalau dia tak ada, tak meriah rasa, betul tak? Mesti tuan dan puan ada kawan yang macam tu lah. Tetapi bila depan kamera, surrender. Aku tak berani Zam nak live ke nak apa cakap depan kamera. Aku takut. Aku malu. Ini antara dua. Jadi kalau kita ikut kajian, apakah ketakutan manusia paling tinggi? Top 5, nombor satunya adalah, di antara top 5, di antaranya adalah bercakap depan orang ramai ataupun kamera. Okey, ini antara ketakutan yang biasa dialami. Jadi tuan dan puan yang ada rasa takut sekarang ni, yang tengah tonton live saya ni, kalau rasa takut, jangan risau. Tuan dan puan bukan keseorangan. Saya pun tadi nak mula ni, rasa macam ada rama-rama dalam perut ni.
Berpusing-pusing. Jadi tuan dan puan tak perlu takut. Saya, tuan, puan, Datuk, Tan Sri, semua ada masalah itu. Tetapi tugas kita sekarang ni adalah untuk bagaimanakah kita boleh mengawal ketakutan itu, bagaimanakah kita boleh menjaga cara percakapan, eye contact dan sebagainya. Saya nampak makin ramai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya nampak Puan Nadia, Cik Rafaidah. Boleh tak tulis komen, tuan dan puan, tonton live saya ini daripada mana? Daripada Putrajaya ke, daripada Selangor ke, daripada Sarawak ke? Boleh tulis ruangan komen supaya saya boleh tahu tuan dan puan daripada mana. Okey. Untuk sesi live kali ini saya akan ambil insya-Allah dalam masa 1 jam saja. Okey. Jadi jika ada soalan terus bertanya. Tak perlu tunggu sampai habis. Terus bertanya dan insya-Allah saya akan jawab. Kalau saya tak jawab on the spot, mungkin di penghujungnya nanti saya akan jawab juga. Okey. Alright. So first kali kita kena tahu juga kenapa orang nak tengok kita di live. Kenapa orang nak tonton kita di live? Kenapa orang nak tengok video kita di YouTube dan sebagainya? Okey, kenapa? Kita buat satu video rakaman ataupun live yang kalau buat live kita ambil gambar orang lain. Okey, di sini terdapat beberapa orang pemancing sedang memancing melepaskan gian di selepas PKP kan. Kita tak nampak muka. Tapi pemandangan saja. Ada yang buat macam tu. Ada juga yang buat video rakaman, dia cuma ambil gambar produk saja. Betul tak? Mesti ada yang buat ni. Kan? Dia takutnya pasal. Jadi contoh ni lah. Ni produk Cikgu John baru beri kat saya tadi, baru sampai. So dia ambil kamera, dia record. Dia cakap lah. Kan? Tapi muka dia tak nampak. So tahukah tuan dan puan, jika tuan dan puan seorang usahawan ataupun seseorang yang ingin mempengaruhi orang lain, bila image muka kita, terlihat jelas di media sosial, di kamera, di smartphone kawan-kawan yang menonton, peratusan mereka untuk membeli lebih tinggi. Peratusan mereka untuk percaya kepada apa yang kita sampaikan lebih tinggi. Kerana apa? Kerana produk ini adalah produk mati, tuan dan puan. Maksud produk mati adalah produk ini tidak boleh bercakap, produk ini tidak boleh bersuara, produk ini tidak boleh menunjukkan ekspresi muka. Tetapi kitalah yang akan memberikan input untuk engage dengan penonton yang menonton. Okey, boleh faham Saya tak nampak komen tuan dan puan. Saya cuma nampak is watching saja. Sekejap saya tengok ke saya salah setting. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya takut nanti ada yang tak dapat tengok. Saya tak dapat jawab soalan tuan dan puan. Nanti masalah juga Jadi kepada tuan dan puan yang menonton, saya hargai tuan dan puan untuk share live ini supaya ramai lagi. Tengok saya tak nampak dalam saya punya ni ada banyak komen. Allahu Akbar. Tengok saya tak ni. Okey tuan dan puan, saya minta maaf banyak. Saya baru nampak komen tuan dan puan. Terima kasih. Okey. Saya perlukan komen tuan dan puan Okey. So sekarang ni kenapa orang nak tengok? Nak tengok video kita. Saya suka bila baca komen tuan dan puan, saya menjadi bersemangat. Okey. Nak sangat confident bercakap dengan kamera. Silakan tonton, silakan share. Sebab apa? Video live kali ini tuan dan puan boleh refer, boleh rujuk semula lagi dan lagi. Okey? Saya punya komen ni dia tak naik lah. Okey. Segan nak interframe. Allahu Akbar. Okey. Baik. Saya kejap saya tengok saya punya ni. Okey. Klik to expand. Okey, saya baca komen tuan dan puan di bahagian di laptop saya. Alright? Saya baca dulu komen menonton dari Kuala Kangsar, daripada Perak. Terima kasih dari Gombak, dari Melaka, Pahang. Puan Nadia, okey, saya tak reti bercakap depan kamera. Guna kamera aja saya mahir. Saya tahu itu puan. Okey? Jadi, kenapa orang nak tonton video kita? Kenapa orang nak tonton live kita? Nombor 1. Okey? Kenapa orang nak tengok video kita, nak tengok live kita? Sebab mereka nak tahu sesuatu. Mereka nak dapatkan sesuatu. Okey? Jadi, kenapa orang tak nak tonton? Kita nak tahu sekali. Kenapa orang tak nak tonton video kita, tak nak tonton live kita? Masalah bila kita buat live, tapi tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak share, tak ada orang nak komen. Nombor satunya adalah kerana personal branding yang tak dikenali.
Maksudnya di sini adalah, katalah sekarang ini tuan dan puan kenal saya sebagai orang yang selalu berkongsi tentang video, tentang platform niaga, tentang isu keusahawanan. Tiba-tiba saya nak buat satu live sesi khas demo masakan. Okey. So tuan dan puan rasa, aku tak nak tengok, tak payah tengok kan. Tuan Azam bukan pandai pun masak kan. Mungkin ada yang macam tu. Jadi personal branding itu tidak dikenali oleh penonton. Jadi kita ni suka-suka buat live dengan tajuk yang asal boleh saja. Sebab itu adalah punca orang tak nak tengok video kita ataupun live kita. Seterusnya adalah mereka rasa macam buang masa. Buang masa tuan-tuan lah kan. Dia punya start nak live tu ambil masa dekat 5-10 minit. Terpusing-pusing kan. Dia punya tengok sengih. Tapi dia tak cakap lagi kan. Jadi buang masa. Orang tak nak tunggu. Okey. Kemudian adalah masalah teknikal, tak well prepared kan. Jadi benda-benda ni akan menyebabkan kenapa orang tak nak tengok live ataupun rakaman video kita. Jadi kita nak mulakan sekarang ini adalah itu baru intro tuan dan puan. Kita ambil masa dalam 15 minit. Intro saja 15 minit. Belum masuk kepada konten dia. Baik, semua dah sedia? Kalau dah sedia, boleh tulis komen sedia. Klise sangat tentang idea tu. Okey. Terima kasih. Okey. Saya nampak ada yang mencatat. Bagus, terima kasih. Alright. Okey. Saya minta maaf saya punya saya tak boleh baca komen tuan dan puan di bahagian live. Okey, saya cuma boleh baca di bahagian laptop saja Jadi kalau terlambat jangan marah, saya akan jawab, cuba jawab. Baik. Saya suka bila ada orang saya buat lawak orang ketawa. Maknanya lawak punchline itu sampai. Terima kasih Datuk Roslan pun menonton. Alhamdulillah. Okey. So, masalah biasa bagi orang yang nak buat live ataupun recording. Nombor satu, masalah paling utamanya adalah malu. Malu dan juga risau. Dia takut. Okey? Kenapa kita malu? Kan? Kadang-kadang kita cakap, aku malulah. Malu sebab aku rasa rambut aku uban banyak. Kan? Aku rasa malu sebab aku tak tahu nak cakap apa. Aku risau. Takut nanti diorang tanya, mereka ini bertanya soalan-soalan yang aku tak boleh jawab. Okey? Jadi, ketakutan, kerisauan ini sama pada semua orang. Bukan hanya pada saya saja, pada tuan dan puan, tetapi ramai orang lain. Itu kita tidak boleh kawal tuan dan puan. Kalau tiba-tiba ada orang tanya saya, tuan ada girlfriend tak? Saya tak boleh kawal tuan dan puan bertanya soalan tu. Saya tak boleh terus block, tuan dan puan tak boleh. Kan? Tetapi apa yang saya boleh kawal adalah bagaimanakah saya boleh mengatasi perasaan malu itu dan juga bagaimana saya boleh membuang rasa risau itu. Okey? So, jadi sekarang ini saya nak kongsikan apakah tips. Okey, saya bagi 3 teknik bagaimana untuk mengatasi rasa malu berhadapan dengan kamera sama ada live ataupun recording. Okey? Nombor 1 adalah bila kita malu, sebenarnya kita sedang memfokuskan ke rasa malu itu. Nak sebut benda lain tadi, takut tersalah. Rasa malu itu kepada diri kita. Kita malu, kita fokus kepada kita, bukan orang lain. Tadi, kenapa malu? Malu sebab ada jerawat, malu sebab tak handsome, malu sebab tak pandai cakap, malu sebab takut orang tanya yang bukan-bukan. Itu adalah kita. So, kita menuding jari kepada kita. So, cara untuk atasinya adalah fokus kepada audiens. Fokus kepada audiens yang kita nak sampaikan. Contohnya malam ini, saya tahu yang masuk ke dalam live ini adalah orang yang nak tahu tentang bagaimana untuk bercakap depan kamera dengan lebih yakin. Kurang kurang macam tu. Contohnya macam saya cakap je lah. Okay? So, macam mana saya nak buat? Apa yang saya buat adalah saya fokus kepada apa yang tuan dan puan nak tahu. Bila saya fokus kepada apa yang tuan dan puan nak tahu, saya akan sediakan konten yang sesuai. Konten yang berkenaan sahaja. Kemudian saya kena tahu siapa yang akan menonton. Saya boleh jangkakan adalah rakan Facebook saya. Kedua, rakan kepada rakan Facebook saya. Yang ketiga, followers yang saya tak kenali. Keempat, mungkin ada orang yang tak suka kat saya tapi dia rindu nak tengok muka saya, dia tonton juga live saya. Jadi saya dah set dalam kepala, aku kenal siapa yang akan tonton live ini, aku tahu apa yang aku nak cakap. Bila kita
reframing. Kita manipulate minda kita, okay, supaya kita rasa yang kita fokus kepada audience. Jadi kita salurkan ketakutan itu kepada orang lain. Okay, boleh clear. Okay, fokus kepada audience. Satu lagi cara, contohnya kalau macam public speaking, macam Datuk Roslan, dia mahir, sangat-sangat mahir dalam public speaking. Bercakap di halayak ramai, beratus ribu orang dia biasa bercakap. So antara kaedahnya, kita boleh pegang sesuatu, kita alirkan ketakutan itu kepada cakap pun dah macam Datuk Roslan dah. Alihkan kepada satu, macam kita pegang pen, kita pegang berbola, kita pegang dadu, okay? Kita genggam. Okay? Jadi sepanjang proses itu, kita alihkan rasa ketakutan itu. Baik. Jadi itu nombor 1. Kejap, saya punya ni. Macam kita pegang pen. Okay. Itu masalah teknikal, biasalah. Okey, itu nombor 1. Teknik yang keduanya adalah kebiasaannya. Masalah kepada orang yang baru saja nak mulakan live bercakap depan kamera adalah mereka cuba-cuba untuk menjadi orang lain. Kan? Dia suka tengok, saya suka tengok Datuk Roslan bercakap di depan kamera. Dan saya tak pernah tonton Datuk di satu sidang live secara offline. Tapi di kamera saya suka. Masalah kepada orang yang baru nak mulakan bercakap di hadapan live, okay? Masalah untuk bercakap di hadapan kamera semasa recording adalah mereka mahukan kesempurnaan. Okay? Maksud kesempurnaan di sini adalah mereka menganggap mereka sedang nak buat performance. Ada beza tuan dan puan, performance dan juga conversation. Okay? Kena tahu bezakan persembahan, membuat persembahan dan juga melakukan perbualan. Jika kita menganggap kita sedang nak buat live ini adalah melakukan persembahan, nombor 1, kita akan syok sendiri. Kita akan cakap saja. Kita tak hiraukan lah, ini siapa masuk ni. Tak ada lah. Kan? Tak kisah pun, kita pun tak nak menyapa, tak nak berbual dan sebagainya. Okay? Performance, kan? So, seorang performer, dia secara semula jadi, mereka akan pastikan ada kalau tengok artis, ada band music, ada lighting, kan, mikrofon yang canggih, ada spotlight dan sebagainya. Dia beranggapan aku kena macam tu. Bila dia fikirkan keadaan itu, maka dia akan merasakan satu kekurangan itu akan menyebabkan keseluruhan live atau recording itu tidak menjadi. So ini kena elakkan. So apa yang kita boleh buat, cara mengatasinya adalah anggap sesi ini adalah sesi untuk berbual-bual. Berbual-bual saja tuan dan puan. Bila kita berbual-bual, kan, intonasinya macam ni lah. Kan? Kita bukannya untuk memberi ceramah. Kan? Kalau kita beri ceramah, there's a one-way communication saja. Kan? Dia cakap dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tetapi bila kita melakukan live untuk seorang usahawan, kita perlu berinteraksi, perlu beri reaksi kepada penonton yang menonton. Okey, saya hargai tuan dan puan yang tag kawan-kawan yang share live ini supaya menjadi satu rujukan di satu masa yang akan datang. Okey, sebab banyak sangat input yang saya bagi pada malam ini. Ini baru poin yang berapa ni? Kedua tuan dan puan. Baru poin yang kedua. Ada banyak lagi tajuk. Saya cuba secepat mungkin. Ada 25 minit lagi. Baik. So, jadi nombor 1 tadi, fokus kepada audience. Jangan fokus kepada diri kita, takut kita, malu kita dan sebagainya. Okay? Yang ketiganya adalah, kita kena letakkan diri kita sebelum live itu berlangsung, sebelum recording itu berlangsung, kita kena letak diri kita sudah pun berada di dalam live itu. Sudah pun berada di dalam sesi recording itu. Ini saya belajar dulu waktu saya masuk syarahan lah, masuk cerita, pertandingan menyanyi lah, ada jugalah bakat sikit-sikit nyanyi. Kan? Saya dah letak diri saya berada di dalam situasi itu. Bagaimana caranya? Rehearsal. Buat rehearsal. Kan? Kita expert macam mana pun, spontan macam mana pun, rehearsal itu dapat memberikan satu peluang untuk kita bersedia. Sebenarnya, takut, malu, risau, ini semua bagus tuan-tuan.
Sebab apa? Rasa takut, rasa malu, rasa risau ini dapat membuatkan kita sedar yang ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Betul tak? Kalau kita confident sangat pun akan jadi masalah. Jadi, poin sekarang ni kita nak atasi dia. Jadi, poin nombor 3, letak diri kita di dalam situasi live itu ataupun sesi recording itu. Okey? Jadi, sekejap saya baca komen tuan dan puan. Okey. Kita letak diri kita. So, macam mana nak lakukan rehearsal? Anytime tuan dan puan, anytime. Siapa yang ada pasangan, cakap dengan pasangan. Kadang-kadang saya cakap dengan wife saya pun tak layan. Dia dah berbelas tahun dah hidup dengan saya, kan, start daripada sebelum tunang pun saya dah kerja buat sale. So memang dia akan selalu mendengar saya bercakap, saya buat role play, saya macam berbual seorang-seorang, kan. Sebab bila kita letak diri kita pada situasi itu, so kita akan dapat menjangkakan apakah soalan-soalan yang akan diajukan kepada kita. Kita boleh agak apakah soalan dan kita bersedia dengan jawapan itu. Bila kita sudah meletakkan diri kita, imajinasi kita sudah sampai ke tahap saya nak live malam ini pukul 9, pukul 10 pagi tadi saya sudah bayangkan bagaimanakah settingnya, bagaimanakah cara percakapannya, apakah pakaian yang akan saya pakai, bagaimanakah rupa saya. Saya dah plan benda itu awal-awal. Walaupun saya dah biasa bercakap depan kamera ataupun secara live. Okey? Jadi kita letak diri kita. Okey, ada soalan boleh ajukan kepada saya. InsyaAllah nanti saya akan baca. Terima kasih Puan Nadia, terima kasih Puan Mas Aniza Ibrahim dan yang lain-lain yang meletakkan komen. Boleh letak komen, boleh share dan sebagainya. Baik, itu 3. Dan bonus saya nak bagi yang keempat. Okey, untuk tuan dan puan, kita tunggu sampai hujung nanti. Hujung nanti saya bagi satu, bukan satulah, ada banyak juga tips dan teknik yang akan sangat-sangat, mungkin tuan dan puan tak pernah dengar, kan? Tetapi dia sangat-sangat praktikal. So, stay tune sampai hujung. Yang mana bateri dan habis, cas cepat-cepat. Kita ada lagi setengah jam. Baik. Okey. Bagi saya Chan untuk minum air dulu, tuan dan puan. So, itu 3 teknik. Saya 3 teknik. 3 teknik bagaimana mengatasi rasa malu. So, agak-agak kalau dah praktikkan tu, agak-agak boleh tak buat live ataupun record? Saya yakin tuan dan puan boleh buatnya. Sebab itu memang yang paling bagus sekali. Yang sangat-sangat praktikal, yang sangat-sangat sebab dia lebih kepada mindset sebenarnya tuan dan puan. Rasa takut, rasa malu ini adalah mindset. Mindset saja. Kan? Dia tak ada kaitan dengan kita punya rambut dah ada uban, muka kita banyak jerawat ke apa. Tak. Itu semua mindset saja. Okey? So saya cuma alihkan perhatian tuan dan puan, minda tuan dan puan pergi kepada arah yang lebih positif. Yang bermakna tuan dan puan pun boleh buat. Saya pun boleh buat. Anak-anak saya pun boleh buat. Okey? Jadi, sekarang ini kita nak masuk ke tajuk yang kedua, iaitu bahasa badan. Saya suka sangat tajuk bahasa badan sebab saya salah seorang pengkaji dalam bahasa badan yang mengamalkan teknik-teknik bahasa badan supaya dalam bidang jualan, biasalah. Bidang jualan, dalam bidang percakapan. So, bahasa badan adalah satu benda yang wajib diketahui. Setiap usahawan mesti kena tahu. Sikit tak banyak kena tahu. Okey? Kalau saya cakap laju, boleh tulis kena laju sangat ke apa. Jadi supaya saya dapat melayani tuan dan puan, saya tak nak ada yang ketinggalan. Okey? Saya nak tanya untuk permulaan live, berapa lama masa yang sesuai untuk live? Saya pecahkan 2, Puan Mas Aniza. Okey, untuk permulaan live, okey, terus cakap. Kan? Katalah puan nak bagi tahu tentang kebaikan cermin mata. Contoh kebaikan memakai cermin mata. Janganlah permulaan tu terus cakap, Assalamualaikum, okey, hari ini saya nak cerita tentang kebaikan cermin mata. Nombor satunya adalah, jangan buat macam tu. Okey, permulaan adalah proses untuk kumpul orang masuk. Betul tak? Semua tahu benda tu. Okey, bukan menyenyapkan diri. Berdiam diri, okey, tanpa interaksi akan buat orang yang datang, macam orang datang rumah kita, kan? Dia masuk je kita diam. 10 minit, kan? Tengok dia. Tengok 10 minit je. Man, kau bila sampai? Dia tanya bila sampai. Orang tu dah 10 minit sampai. Nampak? Jadi permulaan tu kita berbual lah. Nak tahu? Share live ini. Tonton balik semula bagaimana saya memulakan live ini. Teknik ini semua saya buat dalam live ini. Okey, tonton balik semula bagaimana dalam masa 10 second saya menggunakan intro untuk attract orang masuk. Okey, bagaimana saya tak membuang masa tuan dan puan. Terus interact.
dengan saya. Baik. Bahasa badan. Terima kasih mengingatkan saya. Okey. Nombor 1, bahasa badan. Okey, kejap. Rambut dah panjang. Alright. Okey. So, nombor 1, bahasa badan. Tuan dan puan kena duduk dalam keadaan yang sangat-sangat selesa, tuan dan puan. Selesa. Kan? Cuma janganlah kurang ajar sangat, biadab sangat sambil baring. Kan? Tak adalah. Maksudnya kita sesuaikan dengan keadaan. Kalau macam sesi live ini adalah sesi ilmu, okey, kita duduk dalam keadaan selesa. Kan? Macam tuan dan puan tengok sekarang ni, saya sebenarnya sedang meletakkan tangan saya ke atas meja. Okey, sebelah tangan saya ke atas meja, saya sedang menyalurkan ketakutan saya ke atas meja ini. Okey? Itu nombor 1. Kita buat dalam keadaan sangat-sangat selesa. Yang kita selesa. Kan? Kalau kita selesa macam ni, kita macam ni. Kalau kita selesa gini, kita gini. Kan? Kita tu tak ada masalah. Sebab apa? Keselesaan itu akan membuatkan perasaan tenang itu ada dan kita boleh bercakap dengan lancar. Alright? So, itu nombor 1. Saya risau, saya banyak merapu. Sekejap. Lepas tajuk body language, kita akan cerita tentang think fast and talk. Itu best. Baik. So, nombor 2-nya. Tuan dan puan, saya pernah perhatikan ada di kalangan kita, rakan-rakan kita, termasuk saya dulu mula-mula, bila kita bercakap, okay, bila mula-mula bercakap, kita akan banyak seperti patung yang tidak bergerak. Contohnya seperti ini. Diam saja. Tapi mulut bercakap yang... So, orang yang tengok, dia akan rasa disconnect dengan kita. Kalau tuan dan puan perasan, apa yang selalu saya lakukan, saya tak ambil contoh orang lain lah. Saya ambil diri saya, dan kalau berguna untuk tuan dan puan boleh gunakan. So, tuan dan puan tengok, saya sentiasa move, bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Saya gerakkan tangan saya. So, macam mana hand gesture kita? Jangan gerakkan tangan. Okay. Ada orang kata, kalau kita kata besar, kita kena cakap besar. Okay? Kita membayangkan benda tu. Betul. Benda itu betul. Tetapi, cara yang paling mudah untuk tuan dan puan berlatih untuk hand gesture adalah tak payah plan langsung. Biarkan saja tangan tu bergerak sendiri. Sebab otak kita akan menyalurkan kepada tubuh badan. Apa yang kita cakap? Nampak? Saya tak kawal pun benda tu. Tangan kita akan bergerak sendiri. Asalkan kita tidak menutup muka kita. Okey, so kita malunya pasal kan. Jadi nombor satu, kita nak buat macam ni. Jadi semuanya harap dengar. So jangan buat macam tu. So kita, sebab itu kamera kena berada di paras-paras. Kalau buat sesi macam ini, di paras-paras macam inilah. Kan? Supaya tangan kita dapat bergerak. Kalau dia bawah sikit, kita dah terpaksa macam gini. So kita berada di paras ini dan kita biarkan saja tangan kita bergerak macam mana pun. Kan? Tak ada masalah. Okey? Jangan terlalu kontrol tangan kita. Kan? Kalau macam ni, aku kena buat macam ni. So, dia akan nampak awkward. Dia akan nampak kekok, kaku. Dia tak nampak natural. Bila tak nampak natural, orang akan nampak, tak best live ni. Tak best rakaman ini. Okey? Baik. Kemudiannya tubuh badan pula. Tubuh badan, tuan dan puan, kita bukan buat sesi interview. Kan? Kita nampak memang cantik. Sesi interview, rakaman interview. So, biasanya interview dia akan kamera di sini dan dia akan memandang ke arah sini. So, normally sesi rakaman interview, rakaman perbualan dia akan buat macam ini. Tetapi sesi live adalah seksi pula dia. Sesi interaksi antara saya dan tuan dan puan yang saya hormati. Baik? Jadi, badan kita perlulah bila kita menghadap sepenuhnya kepada penonton, bermakna nombor satu, kita adalah orang yang sedia menerima apa juga komen, apa juga soalan yang ingin diajukan oleh tuan dan puan kepada saya. Okay? Yang nombor 2 menunjukkan kita confidence untuk berhadapan dengan audiens. Dan apa juga yang kita cakapkan akan nampak, kau nampak confident lah, kau nampak yakin lah. Sebenarnya apa yang dia nampak adalah tubuh badan kita yang menghadap kepada penonton. Dan duduknya, saya boleh duduk gini tuan dan puan. Kan? Saya boleh duduk gini. Tetapi, saya akan cuba untuk duduk naikkan kita punya badan kita ke atas. Okay? So, bahu kita ni akan dapat dilihat lebih tinggi. Berbanding dengan gini, kan? Itu adalah body language orang yang tidak yakin. Orang yang tidak yakin. Lagilah kita live macam ni. Okay? So, kita buat bahasa badan kita. Kita up sikit, bahu kita akan nampak naik. Dan dia akan menunjukkan kita confidence. Dan dia akan membantu
keyakinan kita untuk bercakap. Okey. Selanjutnya adalah be yourself. Be yourself. Siap saya nak tengok komen tuan dan puan. Suara sengau macam tuan. Tak ada masalah suara sengau kan. Yang penting orang faham message itu sampai. Tak ada masalah. Kalau tak boleh juga, aku tak boleh buat live. Orang tak faham. So buat rakaman, boleh letak subtitle. That's the best thing about rakaman. Kita rakam, kita boleh cut saya fikir so kita boleh cut. Itu the best thing about rakaman. Kita boleh edit, kita boleh letak subtitle. Kadang-kadang kita tak ada mikrofon. Okay, so bila kita cakap tak dengar. Jadi kita boleh rakam dan kita edit. The best thing about rakaman. So masing-masing ada kelebihan dia lah. Saya baca sikit dulu. Adakah tajuk juga main peranan untuk ramai yang menonton live kita? Yes, betul. Cik Rafidah. Tajuk mestilah jelas, pendek. Sebab apa? Bila tuan-tuan tengok tadi, bila saya live saja, Facebook akan menghantar notification kepada rakan Facebook. Okay, apakah yang sedang saya buat, saya live ni. So dia akan letakkan tajuk kat situ. So tajuk tu mesti jelas, terang dan nyata. Izhar khalqi nama dia. Gitu. Baik. Okay. So seterusnya adalah be yourself. Be yourself. Macam tadi saya kata, kita mungkin cuba bercakap macam orang yang kita ada idola kita. Kita suka tengok orang ni cakap. Saya suka tengok orang ni cakap, orang tu cakap dan sebagainya. Cara dia bercakap. Cara yang terbaik adalah bukan kita copy cara dia. Kita tak menyalin semula cara dia. Cara dia duduk, cara dia pakai, sebiji nak macam dia. Tak boleh tuan dan puan. Tak boleh. Kita memaksa diri kita untuk menjadi orang lain. So be yourself. Lakukan latihan hari demi hari. Kita akan dapat satu pattern, satu corak bagaimanakah diri kita yang sebenarnya. Kan? Okay. Jadi okay. Last kali adalah eye contact. Eye contact. That's the best thing. Eye contact. Saya suka eye contact sebab dengan dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Nak nyanyi tak boleh. Nanti tuan dan puan tak boleh tidur malam ni. Sekejap saya tengok. Okay, kalau kita live nak direct cakap pasal produk je ke, atau lebih baik selang-seli dengan conversation santai. Okay, kalau kita nak buat live, nak cerita pasal produk, first thing adalah kita mesti relatekan sesuatu antara audiens dengan kita. Kita kena cari satu persamaan antara penonton dengan kita. Cari isu-isu semasa. Kan, contoh sekali ni PKPP kan. So intro itu adalah permulaan untuk buat engagement, point, bonding antara penonton dan juga kita yang bercakap. Untuk permulaan tu kita ceritalah kan tentang isu semasa, tentang katalah kita berjual produk kosmetik. Of course yang akan tengok adalah wanita. So kita ceritalah pasal wanita kan, hal-hal pasal wanita kan. Membawanglah sikit-sikit yang positif. Tak ada masalah pun sebagai intro saja. Dan kemudian barulah kita mulakan sesi kita. Jadi hari ini kita nak mulakan tentang sesi ini. So orang yang masuk adalah orang yang memang nak tahu, tuan dan puan. Tak payah risau. Sebab apa? Tajuk pun kita dah tahu. Dah tunjukkan sesi demonstrasi pakai lipstick. Dah tunjuk dah. Jadi yang masuk tu adalah orang yang memang nak tengok tentang lipstick. Okey? Bagi contoh tajuk yang boleh untuk live tuan. Allah. Spesifik saya susah nak bagi Puan Ila Raubi. Contoh. Cuma apa yang kita boleh buat untuk tajuk, jangan terlalu panjang. Pendek-pendek saja. 3-4 patah perkataan saja cukup. Okey? Jangan panjang-panjang. Mesti ada apakah sebenarnya yang kita nak sampaikan. Jangan terlalu buat clickbait punya tajuk. Clickbait ni macam umpan. Bait ni umpan. So kita umpan orang untuk klik. Kan? Contohnya tajuk macam untuk sesi malam ni, jom bercakap macam Ning Bai Zura. Contohlah. Kan? So, benda tu akan buatkan orang kecewa kalau tak dapat. So, tajuk mesti jelas. Okay, mesti ada sasaran siapa yang akan tonton. Okay? Kalau maknanya mesti ada sasaran siapa, apakah tajuknya dan apakah kelebihannya. What, for, why. Okay? So, sasaran, tajuknya dan juga kenapa dia kena tonton? Supaya apa? Okay? So, itu saja cukup. Okay? Alright. Puan Arpa Musman, thank you ilmunya tuan. Saya baru 2 kali buat live. Okay. Baik, tak baik. Okay. So, eye contact. Eye contact tadi. Okay. Eye contact.
Kalau kita berhadapan kamera, dengar baik-baik teknik ini. Okey, sebab apa? Kita boleh perasan orang tak tengok pun kamera sebenarnya. Mungkin dia melilau-lilau sangat kan. Dia mungkin kan. Mungkin ada benda yang mengganggu dia kan semasa live kan. Mungkin dia buat live di kubur, mungkin juga kan, kita tak tahu. Okey, so saya gurau saja gurau lah, nanti tak nak lah benda ni jadi macam hamba. Alright. So, bila kita buat live, mana mata kita nak tengok? Dulu masa saya masuk pertandingan bercerita, ayah saya ni seorang cikgu. So bila saya masuk pertandingan bercerita, banyaklah ayah saya bagi tips sebab dia pun penceramah juga. So tips dia bila buat live di depan audience, so kalau ada 200 orang, so mata kita tengok dekat bahagian dinding paling belakang sekali. Dinding paling belakang. Okey. Bila kita dah ada keyakinan, kita dah ada rasa confidence, kita baru start untuk tengok mata-mata yang ada di hadapan kita sesekali kan, berpindah-pindah tengok. Okey, dan kalau kita tengok ini kalau offline bila kita tengok orang tu macam nampak dia ni minat betul tengok aku cakap kan, leleh hailio dia kan, so kita fokus kat dia kan, boleh soal jawab dengan dia. Okey, so itu kalau offline. So macam mana pula bila buat online, bila berhadapan dengan kamera? Nombor satu, kamera kita ni ada mata tuan dan puan, ada mata. Okey. So mata kamera berada di lens kamera kita. Jadi mata kita tengoklah kepada lens. Okey, bila mata kita tengok kepada lens, penonton akan nampak kita sedang melihat mereka. Okey. Yang keduanya, kalau tak nak tengok lens, saya tak suka tengok lens sebab saya tak nampak muka saya. Saya sangat mencintai diri saya. Sangat mencintai diri saya, sangat suka diri saya dan saya akan tengok diri saya. So, nombor satu, sama ada kita tengok kepada lensa kamera kita, okay? Ataupun kita tengok kepada straight kepada mata bertentang mata dengan kita. So, maknanya saya sedang tengok ni, saya tengah tengok, sebenarnya saya tengah tengok mata saya tuan dan puan. Saya tak tengok tuan dan puan. Sesekali saya menjeling, siapakah yang berada di dalam live saya ini. Okay? So, itu mata. Mata usah meliar pusing-pusing. Sesekali, kalau kita ada nota, saya ada nota di sini tuan dan puan, di laptop saya, sesekali saya akan tengok sebagai panduan, kod saya untuk bercakap dengan tuan dan puan. Okay? Right. Okay. Mata. Sekali lagi, mata. Tentang mata. Cikgu John kata, kamera handphone saya ada 5 lensa. 5 lensa, of course, dia berada di dalam satu kawasan. Tak, cikgu? Betul kan? Dia tak ada lensa tu. Kamera tu sekejap ada kat atas, dia ada bawah, tak ada. Dia kat sini je. 5 pun 5 kat sini je. Dia tak ada satu atas, satu bawah. So, tengok dekat kawasan lensa kamera. Okay? So, bila berbual, mata ni, kalau kita tengok orang yang pakai nikab, kan, kita ni sekarang PKP, okay? So, kita pakai mask, topeng muka, kan? Kita boleh tengok sebenarnya dia sedang senyum kat kita. Mata ini boleh tersenyum tuan dan puan. Boleh tersenyum. Saya tutup ni kan. Saya senyum. Nampak gerakan mata itu. Okey. Jadi tuan dan puan, selalulah untuk senyum menggunakan deria mata kita juga. Bukan setakat senyum di mulut tetapi senyum di mata. Kan? Sebab dari kerana mata yang mempunyai kuasa. Okey. Baik, kita dah masuk ke body language. 9.45, alhamdulillah masih di dalam circle waktu yang sama. Saya punya telefon tak keluar lah komen tuan dan puan, dia sangkut. Jadi saya cuma boleh nampak di bahagian komen di laptop saya. Okay, jadi saya kena scroll satu-satu. Baik. So yang kelimanya, yang seterusnya, sebelum kita mengakhirkan dengan bonus tajuk pada malam ini, tajuknya adalah think fast and talk. Think fast and talk. Don't talk too fast. Don't talk too fast but think fast. Jangan cakap laju tapi otak lambat fikir. Biar otak cepat fikir dan maknanya otak berfikir lebih cepat daripada mulut. Maksudnya kat sini adalah dia macam ni.
bila kita bercakap, okey, bila kita nak buat live, nak buat recording, nombor satu yang paling penting adalah tuan dan puan perlu ada structure. Structure. Apa juga yang berlaku, apa juga yang terbina di dalam dunia ini, rumah, kereta, perabot, semuanya ada structure. Tanpa structure, mungkin rumah akan runtuh, bangunan akan runtuh, kereta akan ranap kerana tidak ada struktur. Okey? Jadi untuk bercakap di hadapan kamera, kita perlu ada struktur. Okey? Strukturnya bermula dengan intro, content point by point. Okey? Dan kemudiannya dengan call to action. Bagi mempengaruhi orang audience di dalam live kita, di dalam recording kita, gunakan konten yang berbentuk storytelling. Saya campur adukkan dalam live saya ini, kan, tuan dan puan tengok balik semula. Okay, saya ada nyatakan, okay, nombor satunya adalah gini-gini. Okay, tetapi saya setiap daripada point itu, saya elaborate, saya pecahkan lagi penerangan itu dalam bentuk penceritaan, supaya tuan dan puan mudah faham cerita tentang ayah saya ajar dan sebagainya. Okay, so, bagaimana think fast and talk, okay, berlaku biasa kepada semua orang bila bercakap, dalam keadaan offline ataupun online, kita akan lebih mudah untuk cakap terlalu laju tanpa berfikir. Itu yang jadinya kita akan mengulang-ulang apa yang kita cakap. Kan? Kita pun tak sedar, aku dah cakap tadi lah. Kan? Dia dah cakap baru dia kata, aku dah sebut tadi awal tadi. Sebab dia bercakap lebih laju daripada otak dia yang berfikir. Okay. Jadi macam mana? Macam mana ni Tuan Azam? Kita nak pastikan otak kita boleh berfikir lebih laju berbanding mulut kita. Nombor satunya, bercakap point by point. Jangan cakap macam kartun, tak berhenti, macam machine gun. Kan? Bila kita cakap laju, tuan dan puan, orang boleh kesan kita sedang takut. Kita sedang gementar, tuan dan puan. Okey, bercakaplah point by point. Daripada satu bab ke satu bab. Okey, bercakap dengan ayat yang pendek-pendek. Datuk Roslan sangat mahir dalam bidang ini. Okey. Jadi bercakap dalam mode yang dalam ayat yang pendek-pendek, kan? Berlatih permulaannya itu, kan? Lambat-lambat satu-satu biar orang dengar dengan jelas. Okey. Dalam proses kita bercakap itu, tuan dan puan, ada intonasinya, ada artikulasinya. Intonasi, kan? Ada masa kita tinggi, ada masa kita rendah, ada masa kita perlahan-perlahan cakap. Jadi kita kena tahu, bila kita bercakap, ada point yang perlu kita tekankan, kita akan naikkan sedikit, kita akan naikkan sikit suara itu dan jelaskan. Artikulasi, sebutan, kan? Sebutan perlu jelas, tuan dan puan, jangan mumbling macam Mr. Bean, kan? Orang tak dengar, tuan dan puan, dan mesej tak akan sampai. Okey? Jadi caranya adalah cakap pendek-pendek, ayat pendek-pendek, cakap satu demi satu, ada intonasi. Kan? Nampak mula-mula macam kelakar, tetapi inilah caranya. Inilah caranya, kan? Supaya orang boleh membezakan, oh, dia sedang menekankan tajuk ini. Dia sedang pressure suara dia menunjukkan point ini sangat penting. Penting. Nampak? Dia tak kata, poin ini sangat penting. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Orang tak, penting ke tak penting ni, kan? Tipu ke ni? Okay? Jadi, kita ada intonasi, ada artikulasi, sebutan. Okay? Macam mana nak bagi sebutan itu lancar? Setiap kali sebelum saya live, sebelum saya rakaman, saya akan buat mumbling mulut, macam arti tekan. So, kita tengah kuatkan otot perut kita. Kan? Bercakap 1 jam, tuan dan puan. Dalam keadaan duduk, okey lagi. Kalau saya buat bagi talk ke apa, kalau kadang sampai 2-3 jam, berdiri lagilah. Kan? Makin lama suara kita pun makin perlahan. Jadi, kita kena pandai main peranan kat situ. Baik. Satu lagi teknik, tuan dan puan. Kejap, saya nak baca komen tuan dan puan dulu. Jangan terlalu laju sangat. Ya, Puan Ila Raubi kadang-kadang tak confident sebab takut orang fokus pada muka dan bukan konten. Muka cantik, tak apa, biar dia fokus. Saya pun yakin, mungkin adalah seorang dua kan,
perasan lah sebenarnya. Yang mungkin teruja dengan muka saya tak tahu. Kan? Tapi dia tak tulis pun kat komen. So, tak ada masalah kat situ. Kan? Orang tak tahu mungkin bawah ni saya pakai seluar pendek. Kan? So, kita yang manage Puan Ila Raubi, kita yang manage, kita yang kawal. Kalau kita rasa, aku selesa malam ni nak pakai jaket, so pakailah jaket. Kan? Kita yang rasa, kita yang boleh kawal benda tu. Apa yang orang boleh buat kat kita, kita tak boleh kawal. Okey? Saya baca dulu komen tuan dan puan. Sekejap, sangkut saya punya. Kan dah sangkut. Sekejap Okey. Nah, sharing. Thank you. Okey, terima kasih sama-sama. Right. Antara lagi teknik semasa live bila kita nak bercakap itu nampak lancar dan bagus. Okey. Perasan tak dalam bila kita bercakap ini kita ada penyambung-penyambung ayat. Walaupun begitu kan sebenarnya kan tetapi penyambung ayat ini sebenarnya adalah satu teknik curi nafas sebenarnya, curi nafas. Kan? Dulu semasa saya ni bolehlah nyanyi sikit-sikit kan, bolehlah kan. Setakat Anwar Zain tu bolehlah sikit nak berduet dengan dia. So, kita diajar untuk curi nafas, tapi orang tak perasan kita sedang curi nafas. Okey? So, macam mana nak curi nafas? Dia punya, kalau kita perasan dalam perkataan-perkataan yang kita sebut ini dah ilmu ni tinggi sikit lah. Dalam perkataan-perkataan yang kita sebut ni, ada perkataan yang kita boleh curi nafas. Okey. Apa yang saya nak kaitkan dalam sesi live ni, okey, bila kita buat rakaman ataupun sesi live, semasa curi nafas inilah kita memikirkan, berhenti, tetapi otak kita terus jalan. Apa yang kita nak cakap selepas itu. Okey? Kalau kita cakap dan berhenti, that's why otak kita tak boleh fikir pun tentang apa yang kita nak perbualkan. Jadi, kena belajar teknik curi nafas. Macam mana nak ubah suara bercakap monoton. Selalu bercerita, selalu monoton. Kalau satu ton yang mendata kan. Mungkin ada yang tak tahu. Mendata. So, masuk macam Datin Alicia, Cik Alicia kita. Okay, macam mana bercakap cara monoton. Monoton, nombor satu, kita tahu apa yang kita cakapkan. Kita tahu, kita dengar. Walaupun saya pasang lagu, saya mendengar apa yang saya cakap. Bila saya dengar apa yang saya cakap, saya tahu apa yang saya nak sampaikan, emosi apa yang saya nak sampaikan, dan saya akan buat secara monoton. Maksudnya ada intonasi, ada naik turunnya. So, cara paling mudah bercerita. Pada suatu hari, kita ni berlatih sendirilah kan. Pada suatu hari, sedang kancil berjalan-jalan, tiba-tiba. So, macam tu. Kita berlatih. Dan benda yang berlatih ni tuan dan puan, dia akan jadi satu tabiat dan kita tak akan sedar kita sedang melakukannya. Dan dia akan nampak sangat-sangat natural. Berbanding kita terlalu mengawal, terlalu kawalan, masalah. So, be yourself. Sikit lagi masa. So, think fast and talk, structure. Yang seterusnya adalah reframing. Reframing. Masuk reframing ni apa? Tuan-tuan puan. Sekejap, saya punya ni kenapa tak keluar? Sekejap saya tutup sekejap. Saya tak boleh baca komen tuan-tuan puan. Nanti kesian, siapa yang ada bertanya saya tak dapat jawab. Okey, Tuan Haji Alim, terima kasih. Sulit nafas dan berfikir. Saya harap lepas ni biasa boleh buat live penyambung ayat. Okey. Alright. Sekejap tuan-tuan puan, saya masuk ke dalam saya punya Facebook dulu. Sebab apa saya tak boleh masuk sekarang ni. Nanti saya tak boleh baca komen tuan-tuan puan. Sikit lagi. Bila suka bercakap ni dia akan nanti tak susah nak berhenti. Baik. Reframing. Okay, reframing. Bila kita bercakap, bila suka bercakap ni dia akan nanti tak susah nak berhenti. Okey. Bila kita bercakap, reframing ni maksudnya kita mengulang semula poin-poin penting. Contohnya bila kita kata sebenarnya saya nak berceritakan tentang 4 tajuk, 4 poin bagaimana bercakap di dalam media sosial.
Jadi kepada tuan dan puan, hari ini 4 tajuk. Bagaimana bercakap dalam media sosial. Saya ulang semula. Kelebihan ulang semula ni, nombor satunya adalah, yang pertama memang kita cakap, bertujuan memang untuk beritahu. Reframing semula bercakap kali kedua adalah, untuk saya adalah, sebenarnya saya sudah pun, walaupun mulut saya cakap tentang tajuk itu, otak saya dah pergi kepada konten yang seterusnya. Mana saya lakukan 2 kerja dalam satu masa. So, macam mana nak buat? Kena berlatih. Ini kena berlatih. Okay? Tetapi bagi audience, tuan dan puan mendengar apa yang saya bercakap. Bila saya ulang balik semula, tuan dan puan dengar, okey, ni mesti penting ni. Dia cakap 2-3 kali ni, poin ni mesti penting. So, kita ada serampang banyak mata dalam sesi percakapan kita. Okey. Kasih extend lagi tuan. Macam sekejap sangat. Saya ni pemurah hatinya. Tapi biasanya extend adalah mungkin 5 minit, 10 minit macam tu lah. Boleh sebab dah macam kelas mengajar pula kan. Ini sesi live saja, perkongsian. Saya bukan nak mengajar tuan dan puan. Saya cuma kongsikan apa yang saya buat. Apa yang saya buat. Kalau saya boleh buat, tuan dan puan mesti buat. Saya bukan alien. Saya makan nasi juga sama macam tuan dan puan. Baik. Okay, itu think fast and talk. Think fast and talk. So, cakap dalam lingkungan apa yang kita nak cakap saja. That's why tajuk itu penting. Malam ini saya nak cerita tentang seni bercakap depan kamera. So, saya cakap itu saja. Saya bukan nak cerita tentang macam mana konten dia, macam mana intro yang bagus. That's why ada soalan-soalan yang tuan dan puan yang saya tak boleh jawab. Sikit-sikit boleh lah. Jadi, bila kita dah fokuskan niche yang tertentu, kategori yang tertentu dalam tajuk kita, kita akan study, kita akan research tajuk yang itu saja. Kan? Okay? Baik. Kita dah masuk kepada bonus yang terakhir. Terima kasih kepada tuan dan puan. Sebelum kita mulakan tajuk yang terakhir ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang kongsikan live saya ini, yang komen, yang bertanya soalan, yang menonton sampai habis, yang share ke wall. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Saya doakan tuan dan puan semoga dalam keadaan yang sihat walafiat, dimurahkan rezeki banyak-banyak. Okay. Kita nak masuk ke tajuk yang terakhir, iaitu bonus. Jangan sangka tajuk terakhir ni hanyalah 1 poin saja. Dia ada banyak poin sebenarnya. Baik. Apakah tips dan trik bila melakukan live dan juga recording? Rakaman. Okey. Bila maksudnya bukan kita nak ambil gambar orang lain, tapi nak ambil gambar kita sendiri. Apakah tips yang paling penting? Nombor satunya adalah be prepared. Bersedia. Apa yang saya cakap dalam masa 1 jam ini, saya dah lakukan pembacaan, saya dah lakukan kajian, saya dah lakukan pemeriksaan info dan sebagainya 2 hari sebelum. 2 hari sebelum tuan dan puan. Dan poin apa yang saya baca itu, saya letakkan di dalam satu nota. Okey, ini cara kerja saya. Saya letak dalam satu nota, tetapi saya tidak menulis skrip. Tidak ada skrip yang saya buat sepanjang saya bercakap tanpa henti 1 jam ini. Tidak ada skrip. Tetapi apa yang ada hanyalah bullet point. Okey, bullet point. Contohnya, poin-poin tadilah. Nombor 1, macam be ready. So, be ready sajalah. Kan? Apa juga elaboration, penerangan ke atas tajuk poin itu adalah berdasarkan hasil apa yang ada dalam kepala saya. Mana nak dapat tuan dalam kepala tu kan? Pindah kepala saya kat tuan. Itu je. tak gurau. So, bagaimana nak dapat apakah yang kita boleh terangkan, cakap banyak-banyak kan? Berdasarkan poin pembacaan. Itu yang paling penting. Pembacaan. Rajin-rajinlah membaca. Okey, kita tak tahu hari ini mungkin kita baca pasal saham. Kan, baca je. Kan, kita tak tahu satu hari nanti kita akan bercakap tentang ada kaitan dengan saham. Jadi ada ilmu yang tersimpan dalam memori kita yang Tuhan bagi ini, kita boleh cakap dengan baik. Okey, membaca. Membacalah tuan dan puan. Okey. Okey. So, yang keduanya adalah okey, ini berkaitan dengan macam mana tuan, saya masih lagi takut tuan nak buat live. Saya tak nampak orang yang ada di hadapan saya tuan dan puan. Saya tak biasa. Okey. So, macam mana nak buat secara tradisional, nampak macam kelakar. Kan? Saya pun buat juga mula-mula dulu. Kita ni biasa akan senang berbual dengan orang yang kita dah biasa kenal. Betul tak? Yang dah biasa macam isteri, suami, anak-anak, kawan-kawan baik. Kan? Jadi, apa yang kita boleh buat adalah ambil satu gambar orang yang kita ada gambar lah. Print ke apa, gambar isteri ke apa. Kan? Kalau gambar girlfriend lah. Kan? Ambil dan klipkan dekat. Kalau pakai tripod, letak pakai tripod.
Semasa kita bercakap, kita bayangkan kita sedang bercakap dengan dia. Itu cara yang paling mudah. Kalau kita takut macam sekarang ni Datuk Roslan tengok, Puan Nadiah tengok. Ini semua orang-orang hebat, orang mentor-mentor saya juga. Bila kita membayangkan, ini lagi pakar ni tengok aku kan, kita akan jadi takut. So bila kita letakkan gambar orang yang kita biasa bercakap, kita bayangkan kita sedang bercakap dengan dia, berbual dengan dia, kita menceritakan sesuatu dengan dia. Okey? Bila dah lama dah bagus, ambil gambar tu simpan dalam hati. Kan, tak payah tunjuk-tunjuk gambar. Dalam dompet saya pun tak ada gambar isteri saya sebab beliau dah bertahta di dalam hati. Nampak gitu. Jadi bila kita dah lama, dah mahir, so yang kita buat adalah kita just gunakan imajinasi untuk bercakap. Kan? Seterusnya adalah engagement. Ini paling penting, engagement, tuan dan puan. Nampak tak sepanjang proses live ini tadi, saya elaborate sikit, saya cerita sedikit tentang siapa yang menonton, saya kenal siapa yang menonton, saya ceritakan tentang dia, kan. Orang suka bila kita sebut nama dia. Orang suka bila kita cerita tentang dia yang baik-baik, kan. Jadi kita bila nampak ada orang masuk kan, kita cerita, bukan berbual dengan dia, bukan, kan. Cikgu John, dah makan belum? Tak, kita tak berbual macam tu. Kita cuma kita panggil apa nama dia? Kita address dia lah. Okay. Selamat datang kepada Datuk Roslan, kepada Puan Nadia, Tuan Fairuz, Muhammad Azman, saya nampak kat sini. So, kita engage kat situ. So, orang suka tentang benda tu. Next time kita buat live, orang nak tengok lagi, tuan dan puan. Kan? Di kalangan berpuluh ratus ribu yang tonton, kan? Tak ramai pun dalam ni, 29 orang je saya nampak ni. Kan? Ramai yang tonton ni, nama dia disebut. Kan seronok nama tu. Kita jadi engage. Jadi next time dia akan suka nak tengok live lagi. Sebutlah nama aku, sebutlah, kan. Okey. Sekejap saya baca ruangan komen. Tersenyum saya dengar tips tu. Ni yang mungkin yang tadilah. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah bila kita live kan ada jumlah audience kat atas. Saya cakap banyak kali dah benda ni. Ada jumlah audience kan kat atas ni kan. Macam sekarang ni ada 29 orang. Tak adalah power mana Tuan Azhar ni. 29 je tengok kan. Tapi tak apalah. 29 ni pun bagus. Saya hargai tuan dan puan. Cukup bagus. Kan? Okay. So kita nampak hasil ni. Kan? So cara paling mudah. Kalau takut tengok nombor tu kosong tak masuk-masuk orang kan. Ambil selotip dan tutup. Selotip tutup. Kan? Abaikan. Kalau kita takut juga. Takut tertengok walaupun tak tahu. So ambil selotip dan tutup number tu. Jadi kita tak akan kisah pun ada orang ke tak ada orang, just cakap. Because Facebook akan tengok engagement live kita berdasarkan komen, berdasarkan share, berdasarkan like. Bila orang komen, okay, so dia akan naikkan lagi untuk ramai lagi orang tengok. Sebab Facebook nak kita semua berada di dalam Facebook lebih lama-lama. Macam masuk shopping mall lah. Shopping mall management nak orang duduk dalam shopping mall lebih lama lagi. Macam itu juga Facebook. Jadi dalam proses berbualan, jangan bercakap seorang diri. Okay, sentiasa engage dengan audience, sentiasa ajak mereka tengok balik live saya ini, bagaimana saya minta tuan dan puan komen, bagaimana saya engage tuan dan puan, tengok balik. Okay, jadi proses itu sebenarnya menaikkan lagi jumlah reach, jumlah viewer ke atas live ini. Sebab apa? Kalau dalam live, apa yang penting adalah bukan semasa live ini, kan? Kadang-kadang perasan kita buat live yang tengok mungkin 10 orang saja tuan dan puan. So jangan takut. Sebab apa? Yang penting adalah berapa lama live kita ini dapat naik hari demi hari. Orang sentiasa tengok dan tengok. Reach view tu dia akan naik. Macam kita buat video kan. Viewer tu akan naik, jumlah viewer. Walaupun live dah habis, jumlah viewer akan naik. Itu yang paling penting. Bermakna message itu akan terus berjalan. So, apa yang berlaku sekarang ni, tak ada masalah. Macam juga kita nak ajak orang buat sesuatu kan, nak ajak membeli, mula-mula memanglah tak ada orang nak beli. Nanti lama-lama adalah yang beli. Okey? Baik. Seterusnya, jangan baca skrip. Saya dah ulang tadi, jangan baca skrip tuan dan puan. Kalau ada skrip, walaupun kita nak menyampaikan sesuatu, jangan baca. Try untuk eye contact, buat bullet point saja. Pap cakap. And bila tuan dan puan ada skrip, tuan dan puan akan nampak kekok. Orang akan nampak tuan dan puan sangat-sangat kekok. Jadi, kalau kita nak mempengaruhi dia membeli sesuatu, susah. Sebab kita terikat dengan skrip.
Jadi berlatih untuk cakap tanpa skrip, tetapi ada cue card, ada point, bullet point. Okey. Body language kena jaga tuan dan puan, sangat penting. Sesekali bergerak kan, tunduk sikit kan, say hi sikit kan. Kena ada pergerakan kan. Sebab apa? Kita bukan tengok persembahan patung. Kita buat tengok persembahan orang. So orang yang menonton suka kepada movement, reaction. Dia akan attract. Dia katalah dia tengah, Muhammad ni melompat pula dalam live. Dia tengok tempat lain. Sekali nampak Tuan Azam tengah melompat-lompat dekat dalam live. Dia macam tengok, asal dia lompat. So, pergerakan itu dia akan attract mata kita untuk tengok. Okey? Ini tips dan trik lah biasanya. Okey? Dan paling penting, ini juga penting juga, senyum. Kita dah lagi tiga je. Okey? Kita kena senyum masa bercakap. Senyumlah tuan dan puan. Tak ada gigi pun senyumlah. Comel muka tuan dan puan. Senyum. Sebab apa? Bila kita senyum dalam bercakap, kan? Terutamanya dalam poin-poin yang memberikan inspirasi, poin-poin penting yang kita nak orang ingat dan sebagainya, kita senyum. Okey, bila kita cakap dalam keadaan senyum seperti ini, kan, bagi yang belum dapat jodoh, insya-Allah akan dapat jodoh tuan dan puan. Okey, saya gurau saja. Sekali lagi cuba bergurau sebab kita dah nak habis. Kita dah masuk ke fasa yang kita dah slowkan sikit, supaya tenang-tenang semuanya. So, senyum dalam bercakap. Jangan tu serius sangat. Jangan serius sangat. Nanti kita serius, orang pun takut nak letak like, komen. Bagi like. Banyak ni, bagi like ni. Tekan love. Cuba love. Bagi love banyak kan. Orang seronok lah, suka. Sebab kita berbual. Kita bukan buat persembahan tuan dan puan. Okey? Dan kena sesuaikan dengan emosi, mood yang kita nak bagi. Kalau tajuk itu sangat berat, tajuk itu sangat penting, kan? Takkanlah kita nak kata, tuan dan puan, kenalah selalu berniaga setiap hari. Macam orang gila jadi dia, kan? Jadi ada situasi yang kita perlu cakap dalam keadaan senyum. Okay? Ada perlu situasi yang tegas, kita perlu berkerut sikit dahi ni. So, ada memek muka yang membantu ekspresi kita dalam menyampaikan sesuatu. Macam mana tuan nak buat? Berlatih tuan dan puan. Itu saja cara dia. Berlatih. Okey? Okey. Saya tengok kat sini. Terima kasih Tuan Saddam Hussein, Puan Tima Arsyad, Puan Nurisha Icha, Tuan Nasrul Wahab. Cikgu John mencatat semula. Terima kasih Cikgu John. Okey. Peserta DIY kelas video smartphone Pro 1. Okey. Okey. Okey, saya dah masuk intonasi dan mood tadi. Intonasi dan mood. Kenapa bagi saya angry? Gambar muka marah. Minta maaf kalau saya ada bercakap yang tidak elok semasa live ini. Saya nampak ada yang bagi angry emoticon tadi. Minta maaf Baik. Akhir sekalinya adalah ini tips. Jika tuan dan puan masih lagi takut untuk membuat sesi live, record dan tengok. Abaikanlah suara tu kelakar ke apa, abaikan. Okey, tengok. Okey, submit. Kebaikan kita record video kita boleh edit. Lepas tu boleh masukkan ikon dan sebagainya, boleh masukkan macam-macam benda dalam video recording kita. Okay? Kalau masih takut lagi nak buat live, satu hari buat satu video record dan edit. Masukkan subtitle dan sebagainya. Jangan masa kita record tu cakap pun sebarang gitu kan. Cakap tak elok ke apa kan. Kita pergi upload kat Facebook, bahaya. Okay? Jadi record video kita dan kemudian edit dan upload ke media sosial. Itu cara yang paling terbaik melatih diri kita. Okay? Dan tidak lama-lama sikit dah ada keyakinan, barulah kita buat sesi live. Okay. Alhamdulillah saya dah sampai ke penghujungnya. Saya nak baca komen tuan dan puan. Ada soalan tak yang nak diajukan? Saya minta maaf, saya dah ambil masa mungkin tadi yang marah tu sebab dah terlebih masa 4 minit kat sini. Ada soalan yang ingin diajukan kepada saya untuk saya jawab komen tuan dan puan. Sebelum saya tamatkan mungkin lagi 5 minit ke. Line tak berapa okey malam ni. Sebab apa? Banyak kali terputus siaran di Facebook saya, di laptop. Saya menantikan tuan dan puan jika ada soalan yang ingin diajukan. Mungkin tadi yang di awal-awal saya tak dapat tengok, saya tak dapat
baca, mungkin boleh ulang semula soalan itu dan nanti saya akan jawab soalan tuan dan puan berdasarkan apa yang saya tahu sebagai dalam pengetahuan saya. Saya yakin tuan dan puan semua boleh buat. Sebab saya pun bermula macam tuan dan puan juga. Dalam keadaan takut, dalam keadaan yang apa aku nak cakap, kan, menggelabah sana sini. Kan. Saya cuba carilah nanti live saya yang pertama. Live saya pertama saya cari, saya akan upload ke media sosial. Saya akan tengok. Okey, saya nampak sini ada 40 share. Terima kasih. Ada 108 komen, 67 engagement like. Terima kasih banyak tuan dan puan. Saya sangat-sangat hargai. Okey. Ada soalan yang ingin diajukan? Terima kasih atas sesi pengguna sama-sama. Macam mana nak staykan audiens untuk tengoklah sampai habis? Di permulaan tadi saya kata saya nak bagi bonus. So stay tune sampai hujung sebab ada benda yang saya akan berikan. Satu contoh. Yang keduanya, saya akan berikan sesuatu kepada tuan dan puan. Okey, tuan dan puan kena dengar. Siapa yang dengar akan dapat hadiah. Okey, sepanjang sesi live ini. Okey. Jadi kena stay. Siapa yang dapat dengar, dia akan dapat hadiah tu. Itu contoh. Okey. Ada banyak cara lah. So nak stay audience, kena engage. Kita tak boleh ni, puan-puan Amy. Kalau kita nak suruh orang tu stay sampai habis pun kita tak boleh juga. Apa yang membuatkan mereka stay, macam contoh siapa yang stay malam ni sampai 1 jam lebih ni, mungkin dia nak dengar. Mungkin dia tak menghadap tapi dia buat kerja lain, tetapi dia dengar suara saya. Okey? Jadi kita tak boleh nak halang macam mana dia nak stay. Tapi macam mana nak buat orang itu stay, kita kena berikan yang terbaik. Kita tak boleh kawal dia untuk stay. Tapi kita boleh kawal diri kita, beri info point yang bagus, yang mudah orang faham. Alright? Jangan cakap ikut skrip, jangan cakap fakta. Orang tak suka dengar. Buat storytelling. Ada monoton, berbagai intonasi, orang suka dengar. Okey. Sama-sama Tuan Hasanuddin Abdul Qahar, terima kasih. Sama-sama Tuan Puan Cik Rafaidah. Banyak ibu, terima kasih. Tuan Muhammad Aziz Muizzuddin, terima kasih tuan. Cantik nama tuan. Okey. Okey. Right. So, kalau tak ada soalan lain, saya nak berhentikan dulu live ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan, kepada yang berbahagia, Datuk Ruslan juga, siapa juga yang menonton, guru-guru, mentor-mentor yang ada dalam ini, tuan dan puan yang saya hormati. Terima kasih kerana share, terima kasih kepada komen, terima kasih kerana engage dengan saya pada malam ini. Semoga ada manfaat. Kalau buat live, suka nak tengok, nak saya komen personal, tapi nak saya tengok live tuan dan puan, boleh tag saya bila tuan dan puan buat live. Boleh tag saya. Nanti tuan dan puan buat live, saya akan tengok. So kita akan discuss. Saya akan personal PM tuan dan puan. Kita berbual-bual. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. PKP ni insyaAllah banyaklah masa. Okey. Itu saja. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Okey. Dan kepada tuan dan puan yang nak tahu apa lagi tajuk Tuan Azam Isnin depan, setiap Isnin jam 9 malam saya akan live di Facebook saya. Okey, pelbagai tajuk yang saya akan berikan. Tetapi saya lagi menghargai sekiranya tuan dan puan tulis di ruangan komen apakah tajuk yang tuan dan puan mahu untuk saya buat live pada minggu depan. Pada hari Isnin 9 malam. Okey, boleh letak di bahagian komen. Dan kepada tuan dan puan yang baru saja menonton sesi live ini, boleh berikan soalan. Okey, Facebook akan hantar notifikasi kepada saya untuk saya jawab soalan tuan dan puan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih Puan Siti Farha, terima kasih Puan Nabil Jamaluddin, Puan Nur Hafiah, Puan Nurul Huda, Cikgu Jonathan dan tuan dan puan yang lain. Okey, yang menjadikan live ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat meriah sekali. Okey, yang bagi love, bagi like, bagi engagement dan sebagainya. Okey, jadi itu saja untuk malam ini. Yang baiknya datang daripada Allah SWT, yang kurang baiknya, kurang elok daripada saya sebagai hamba-Nya. Okey, maafkan saya sekiranya ada saya tersalah kata, tersilap bicara sepanjang sesi live ini yang menguras hati dan perasaan. Saya mohon ribuan ampun dan maaf. Maafkan saya juga orang yang tidak
perfect. Saya juga orang yang masih lagi belajar. Baik, itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sikit. Okey, jumpa lagi. Bye.